Okey, kita sambung tadi. Jadi penduduk yang tidak bekerjasama dengan perintah berkurung, mereka ni akan dikenakan tindakan. Tindakan kerana sikap enggan bekerjasama untuk menjalankan perintah berkurung. Okey, seterusnya kita lihat yang terakhir adalah perang saraf. Perang saraf ni macam psikologi, lebih kurang macam psikologi. Matlamat dia adalah menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Dilancarkan oleh Templar dan dilantik sebagai Pesuruhanjaya Tinggi British. Bertindak untuk memenangi hati rakyat dan fikiran rakyat. Tujuan Templar ni adalah menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dengan menyampaikan maklumat kepada komunis. Kesan daripada perang saraf ini berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu padu menentang komunis. Macam mana ni? Gerak-gerak aja. Alright. Contoh ni adalah macam mana perang saraf yang dilakukan oleh Templar. Templar didampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Dia telah melakukan lawatan di sekolah, hospital, bilik operasi dan pondok unit. Dan Lombong pun ada. Setiap lawatan mengambil masa 2-3 hari dan diiringi isteri beliau melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Isteri beliau telah menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan Pusat Komuniti. Kemudian adalah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Jadi orang Cina dengan orang Melayu, orang Cina dan India yang layak dan ditawarkan sebagai warga negara Malaysia, iaitu seramai 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India dan layak untuk menjadi warga negara. Kemudian seperti lain adalah mengadakan pilihan raya. Kerajaan mengadakan pilihan raya pertama bertujuan untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Selain itu menawarkan hadiah wang tunai. Jadi siapa yang dapat memberi maklumat terhadap komunis, contohnya siapa yang berjaya menangkap Chimpeng iaitu pemimpin PKM, sama hidup atau mati akan diberikan $205,000. Kemudian memenangi kepercayaan orang asli. Templar berusaha memenangi kepercayaan orang asli supaya menyokong kerajaan menentang komunis. Beliau mendirikan 14 kubu untuk mendapatkan sokongan orang asli. Kubu disediakan dengan kemudahan seperti barang harian, perubatan, pendidikan dan pendidikan. Kemudian adalah memajukan perkhidmatan penerangan. Untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan, Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaysia dijadikan medium untuk menimbulkan kesedaran masyarakat terhadap sokongan kerajaan untuk menentang komunis. Melalui apa? Melalui risalah anti-komunis. Kemudian adalah memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan yang aktif dengan komunis disenaraikan kawasan hitam, kawasan yang kurang aktif disenaraikan sebagai kawasan bebas komunis. Ada lagi satu. Rundingan baling. Rundingan baling ni antara pihak kerajaan dengan pihak komunis. Pihak kerajaan diketuai oleh Tengku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dengan David Marshall. Manakala PKM diwakili oleh Chin Peng, Chen Tian dan Rashid Maidin. Syarat tuanku meminta Chin Peng untuk membubarkan PKM. PKM hendaklah meletakkan senjata. Komunis perlu menyerahkan diri. Tetapi Chin Peng ni nak apa? Boleh letakkan senjata tapi perlu mengiktiraf PKM sebagai parti politik yang sah. Tak boleh lah kita nak mengiktiraf parti komunis yang membawa ideologi komunis sebagai parti sah ni, tak boleh. Jadi macam mana? Rundingan tersebut telah gagal dan digagalkan. Sebab apa? Kita tak boleh terima syarat komunis untuk menjadikan PKM ni sebagai parti politik yang sah. Okey.
Itu sahaja. Jadi cikgu minta kamu untuk buat latihan bab 6 di modul PDPR. Kemudian kita akan bincang pada minggu hadapan dan kita akan habiskan subtopik yang last, kesan. Kesan Parti Komunis. PKM ni kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, sekian. Terima kasih.